kawan saya dia antara dealer telefon terbesar dekat Kelantan, Factory Mobile. Saya pernah tanya dia sebab ada seorang hamba Allah nak buat satu company, alright, nak buat satu company dengan saya. Beliau kata, saya nak mulakan satu syarikat teknologi. Jadi saya kata, apa yang tuan nak buat? Dia kata, saya nak jual barang-barang yang berkaitan dengan telefon. Saya kata, sabar dulu, jangan buat keputusan terburu-buru, hanya melihat orang lain buat duit, biar dulu saya buat research. Jadi saya pun tanya kawan saya, macam mana orang jual barang-barang aksesori telefon? Dia kata apa tau? Pertama, syarikat yang besar ni, biasanya dia akan ambil bulk, banyak-banyak kontainer tu daripada China. Okay, bila dia masuk ke Malaysia, dia akan ada salesman. Kerja salesman adalah Assalamualaikum Ustaz Aznil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar tuan? Kat mana Ustaz? Lama tak jumpa. Ada kat pejabat? Alhamdulillah, sihat-sihat. Kat mana? Mutiara Gombak. Ada kat pejabat lagi Ada kat pejabat lagi. Pukul 9 tak balik lagi, Masya Allah. Okay. Baik, kita direct to the point boleh Ustaz InsyaAllah? InsyaAllah, okay. Boleh? First, dia macam ada lag sikit. Ada lag sikit Ustaz. Right. Ada lag sikit. Tapi tak apa, anyway, kita no problem. Kita teruskan je Ustaz. Dengan Ustaz punya soalan, insyaAllah kita cuba selesaikan. Anyway, boleh tak Ustaz perkenalkan diri dulu, apa bisnes Ustaz supaya orang lain tahu, insyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya nama saya ni Ifli. Saya ni pengasas dan founder bagi satu syarikat di Gombak ni untuk produk ibu hamil dan berpantang, ya. Okay. So, right. Waktu PKP tempoh yang lalu, yalah, sukar untuk nak buat jualan waktu tu. Saya cuba alih ke bisnes yang lain. Alright. So dapat bisnes, saya buat kecil-kecilan saja, bisnes buah-buahan yang mana saya supply kepada kuartus-kuartus guru sahaja. Okay. Gombak ni ada 3 kuartus guru yang mana setiap kuartus tu ada lebih kurang 400 ke 500 pintu, kan? 400 ke 500 pintu, okay? Jadi alhamdulillah ada tiga kuartus kat Gombak ni. So sebelum puasa itu alhamdulillah bolehlah orang kata untuk nak tampung kehidupan waktu PKP hari itu, sale dapatlah juga dalam 18,000, kan? Alhamdulillah. Masya-Allah. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, saya teruskan kerja ni juga waktu selepas hari raya. Kita bawa masuk buah-buahan ni ke stesen-stesen minyak di Petronas lah, kan? Okay. Jadi ada sedikit masalah disebabkan kena registered dengan Petronas Dagang. Betul. Jadi adalah sedikit masalah. Kami ditawarkan oleh supplier, actually supplier ni supplier besar lah. Dia juga mengalami masalah yang besar. 60 kiosnya di seluruh mall-mall di sekitar Lembah Kelang ni tak berfungsi dengan baik dan dia mengalami kerugian hampir 12 juta lah. Okay. So dia tanya pada saya, dia kata macam mana awak boleh jual buah seorang-seorang 18,000 tu. So saya cakap dengan dia, saya cakap guna database, kan, guna story, Facebook story, and then kita saya ada sedikit lah ambil ilmu daripada Sifu Faisal Abdullah. Dia buat Corona Cap, kan. Alhamdulillah, itu daripada situlah berjayanya dapat jualan 18,000 pada waktu tu. Cuma sekarang dia seakan-akan memberikan sesuatu kepada kami untuk menjayakan projek ni.
Kami pun ingat lah projek ni satu-satu ni je lah. So dia beri kami satu kontena 20 tan anggur daripada Australia. Okay. Dalam tempoh, Alhamdulillah dalam tempoh 14 hari. Alhamdulillah 20 tan tu berjaya dihabiskan. Okay. Sekali lagi di offer pada kami 7 kontena yang waktu ni kami dengar Allahu Akbar, susahlah nak habis macam mana. Kan? Membutuhkan lebaran yang lebih besar lah, yang lebih luas lah. Kekalahan di sini disebabkan ramai orang yang tidak mempunyai. Pasal buah anggur ni, Tuan Fadi, dia manja sikit. Kan? Dia tak boleh duduk macam durian. Durian ni campak okey lah kan. Sama dengan mangga. Mangga ni ada time dia okey, ada time dia tak okey lah. Cuma anggur tak duduk dalam keadaan yang biasa. Dia memang kena duduk dalam sejuk. Ya? So Alhamdulillah, bila dia bawa masuk lagi 7 kontena dan seakan-akan dia macam, bagi saya lah, dia mencabar kita untuk berusaha bangkit semula daripada kesulitan PKP. Untuk pengetahuan Tuan Fadi, di bawah saya ada 354 asnaf, ya, yang mana saya dah ambil diorang kerja sebenarnya. Kerja dengan saya. Masya-Allah. Packing anggur, dan sekarang kita orang tengah cari sistem untuk packing anggur. Sekarang ni, apa yang permintaan sangat tinggi, cumanya saya tak tahu macam mana saya boleh nak lebarkan lagi. Contohnya di Kota Baru, Kelantan. Hari-hari orang tanya kita, macam mana nak boleh sampai anggur. Sama juga di Kuantan, sama juga di Pantai Timur. Bukan pasal logistik kami boleh usahakan, tetapi apa yang berlaku, kawan-kawan ataupun yang mereka yang berminat ni, mereka tidak mempunyai facility dan capacity yang kuat untuk nak jadi storage ke ataupun orang panggil pembekal di sana. Ini yang menjadi kesukaran buat saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Macam ni Ustaz, first kali saya nak tanya, siapa yang sebenarnya bagi berkontena-kontena tu? Yang ni hamba Allah. Hamba Allah memang hamba Allah. Tapi kalau tuan tahu nama MBG, dia lah. MBG okey. Saya tak berapa. MBG ni dia kalau market supermall, dia ada kios-kios buah-buahan. Logo dia warna merah, MBG. Oh, okey. Alright. Okey. So mereka lah yang supply pada Ustaz buah-buah tu, buah anggur tu. Ya. Okey. Alright. So, adakah dia yang Ustaz masukkan yang kios terpaksa tutup tu? Adakah dia orang? Ya. I see. Jadi dia kios tak dapat masuk, jadi Ustaz yang jadi dia punya kaki next lah, macam tu? Yes. Adakah betul pemahaman saya sekarang? Betul. I see. Okay. Alright. Okay. Macam ni Ustaz. Macam mana Ustaz buat untuk habiskan kontena yang first batch tu? Okay. Apa yang Ustaz buat? Pertama, saya buka peluang ni kepada ustaz-ustaz ya. Saya bantu ustaz-ustaz yang memang mengalami masalah madrasah mereka tutup dan tiada yuran untuk dibayar. Guru-guru kafar, guru pasti, mereka yang mengalami kesulitan, maksudnya memang hilang pekerjaan. Semua tu kita dah bantu insya-Allah. Jadi apa yang saya buat, saya offer diorang untuk ambil setiap slot kami. Slot kami ni kita buat dalam 7 karton. Dalam 7 karton ni ada 140 pack. 140 pack. Kami minta mereka jual anggur crimson dulu. Anggur crimson ni macam ni tuan. Saya rasa saya dah bagi tu. Tapi tak sampai dekat Kota Baru. Kan? Okey. Seedless. Itu anggur, itu namanya anggur crimson. Okey. Dia ada banyak anggur. Ni anggur nama dia anggur
sweet globe, besar, rangup. Okay. Okay. And then ada Okay. satu lagi anggur, nama dia anggur sapphire. Anggur sapphire. Oh, yang ni sedap. Yang ni sedap. Kan? Saya suka. Okay. Yang So, ni yang saya suka. jadi bila apa yang saya buat, saya tawarkan kepada mereka mana-mana yang nak jana income ataupun nak tambah pendapatan mereka dengan 7 karton bermodalkan RM1,000 sahaja, kan, mereka jual dengan harga RM15 dan mereka akan dapat keuntungan RM1,100. Okey. Baik, saya faham. Okey, sekarang ni macam ni Ustaz. Sekarang ni Ustaz nak pergi negeri mana yang Ustaz ada problem sekarang ni nak pergi? Contoh. Sekarang kita kalau boleh nak pergi seluruh Malaysia, pasal dulu kita hanya perlu, kita ingat dalam dia hanya bagi pada kita 1 kontena. So dalam masa 4 bulan kita dah habiskan 1 kontena. So kita dah kaya, alhamdulillah. Kan? Okay. Alright. Okay, macam ni Ustaz. Sekarang ni macam ni. 7 kontena. Bila sekarang ni saya ada idea, tapi saya nak Ustaz dulu sebutkan idea sebab saya tahu Ustaz mesti ada some ideas. Alright. Untuk habiskan 7 kontena ni, cuba Ustaz sebutkan semua idea. Logik tak logik, itu tolak tepi. Sekarang ni apa idea yang Ustaz rasa ada dalam kepala otak sekarang? Nombor 1, apa dia? Nombor 1, saya nak cari mereka yang sanggup ataupun ada contoh madrasah. Madrasah, mereka ni mempunyai cila-cila kat sana. Anggur ni bila kita kena pindahkan dia, kita kena dalam cila sebelum disampai kepada pelanggan. So madrasah. Okey, nombor 1 adalah madrasah yang ada cila. Lagi 2. Yang kedua, kita sebut je. Mana-mana kedai-kedai bakery. Walaupun dia jual bakery, tapi sekarang ni nak kata kek ni terlalu laku, tak juga. So mungkin dia nak tambah sikit ataupun boleh letakkan 1 slot untuk buah-buahan ni. Ya. Okey, 2, 3. Go je, tulis, cakap je. 3 ni yang mana yang ada peluang, ada cold room, okey. Cold room ni, pasal yang ni saya tak ada networking lah. Mana saya tahu kat Kota Baru siapa ada cold room. Kan? Di Terengganu, mana saya tahu? Saya tak tahu. Jadi kita pun tercari-cari juga, dan saya sebenarnya pernah memang kebanyakannya yang tanya di bahagian Pantai Timur, kita beritahu, you ada storage ni tak? Kalau you tak ada, susah saya nak pergi hantar. Kan? Walaupun kita dah beritahu, dia hanya perlu sediakan cila, tapi kalau laju, kebanyakan kawan-kawan saya di sini, dalam tempoh masa 1 ke 2 hari, mereka dah boleh habiskan 7 karton tu. Setiap hari. Okey. Okey. Alright, nombor 4. Apa lagi idea? Tak ada idea. Sebut je sekarang ni. Sebut je idea. Apa yang Ustaz rasa? Okey, pertama madrasah yang ada cila. Betul? Nombor 2 apa tadi? Nombor 2 bakery. Bakery. Okey, bakery. Kedai bakery. Okey, nombor 3 adalah orang yang ada cold storage. Lagi? Keluarkan lagi. Mungkin mereka lagi yang kedai buah-buahan yang memang dah supplier besar-besar kan. So boleh kita hantar pasal kedai buah-buahan. Anggur ni dia beri kita yang memang dah supply besar. So kita ada peluang lah. Okey. Okey, siapa yang live dengan saya sekarang ni dengan Ustaz Aznil? Okey, kita bantu sama-sama. Apa idea yang Ustaz Aznil boleh dapat lagi untuk cepatkan proses 7 kontena ni habis? Okey, cuba anda pun komen dekat bawah. Sekarang ni bila kita bantu orang lain selesaikan masalah, Allah akan bantu kita juga. Okey, cuba bagi idea. Saya ada idea saya, tapi saya saja je nak panjang sikit. Okey. Alright. Okay, alright. Okay, belum ada jawapan lagi sebab dia ada lag sikit. Saya tanya soalan, dia lambat sikit lagi. Tong air batu mungkin boleh. Tong air batu kan. Rosak. Tak boleh, mana boleh. Rosak lah. Ni bukan ikan. Supermarket. Apa lagi yang boleh diberi idea? Ustaz, apa lagi Ustaz? Cuba fikir lagi. Cuba Ustaz fikir. Bisnes ini
Alright, bisnes ni macam mana cara aku nak habiskan 7 kontena ni. Tadi Ustaz just bagi tahu apa yang Ustaz dah buat untuk satu kontena, which is cari cikgu-cikgu apa madrasah-madrasah kan. Bagi tahu pada cikgu kafar, itu yang Ustaz dah buat untuk habiskan satu kontena. Tapi ceritanya nak expand, Ustaz tak ada networking. Tak ada networking. Ustaz kata tadi betul tak? Dan networking dah habis dah, exhausted dah habis dah, licin dah, dah habis yang dia pun dah licin. Saya contohnya misal katanya ada setengah tu dia orang kata okey kalau untuk kita nak pergi hantar kat sana duit yang besar, maksudnya dia orang perlu keluar modal yang besar. Saya hanya cakap dengan mereka ada tak ada storage, kemudian boleh kongsi tempat storage ataupun kongsi untuk ambil barang pasal dia ada kaitan dengan logistik. Kita nak pergi hantar, kos logistik tu boleh jadi besar, jadi orang akan jadi rugi. Saya kata sekurang-kurangnya kalau kami boleh hantar 150 karton ke 300 karton untuk satu trip dah menjimatkan. So kalau satu contohnya di kawasan Kuala Terengganu ada 20 orang yang keluar RM20,000, dia kongsi sama-sama je. Bukan dia keluar sekali debuk RM20,000. Jadi dia sampai ke tempat sana, mungkin kami boleh sampai dengan lori cooling van kami tu, cooling lori kami tu, sampai saja dia terus. Saya faham dah. Saya faham. Okey, sekarang ni kita tak nak pusing tempat sama. Apa Ustaz cakap ni pusing tempat sama ni. Okey. Kita nak keluar, kita nak expand. Saya nak Ustaz nampak sekarang ni apa saranan. Okey, Ustaz kata tadi adalah you tak payah keluar 20,000, you campur, you letak satu tempat 20,000, betul tak? That's the idea. Jadi ada orang kata hantar penjual pasar malam, ada orang tulis. Letak kepada penjual pasar malam, ada orang tulis. Apa lagi? Buat sistem agent, alright? Ada orang kata kedai makan. Semua ni Ustaz kena tulis ni. Ustaz ada tulis tak poin-poin ni? Saya tak nampak kat sini lah. Tak apa, it's okay. Ustaz tulis, saya cakap. Baik. Sekarang ni live dekat page Fadi Ghazali ada orang tulis. Baik. Sistem agent kalau sekarang ni tuan. Apa dia? Dalam tempoh 2 minggu ni kita dah ada 83 agent. 83 agent. Okay. So, apa lagi orang cakap? Nombor 1 tadi Ustaz kata madrasah, 2 bakery. Tulis, semua tu tulis. The moment we have ideas, tengok yang live dengan saya semua ni, the moment you start, right? Saya tak nak bagi ikan sekarang ni, saya nak bagi pancing. The moment you start, jangan jadi roller coaster pula. Roller coaster lah yang pusing tu kan. Duk pusing tentu juga. Tak. Bila kita start, apa yang perlu kita buat adalah kita tulis semua idea, logik atau tak logik, itu jadi nombor 2. Nombor 1 adalah tulis sebanyak mungkin. Sekecil-kecil perkara. Aha moment akan keluar. Kadang-kadang bukan nombor 1. Kadang-kadang nombor 79 punya idea tu yang okey lah, yang ni lah. Faham? Okay, ada lagi orang tulis apa lagi? Macam nombor 1 madrasah, nombor 2 bakery, nombor 3 yang ada cold storage, nombor 4 ada kedai buah-buahan, Ustaz ada sebut. Right? Ni dia orang kata buat sistem agent, hantar pada pasar malam. Okay? Ramaikan stokis of course. Okay? Saya jual kambing simpan dalam tong kedap 2 hari masa sejuk beku. Hantar rumah saudara mara. Kau nak hantar rumah saudara mara. Memang nak saudara mara ada berapa orang je. Ni 7 kontena. Ada orang tulis sini. Vending machine. Cafe hospital. Nampak? Dia tulis. Cafe hospital. Azlin tulis. Alright? This is the idea. We need to, bila anda start, what you should do adalah tulis sekecil-kecil idea. Fikir je. InsyaAllah ada. Okay? Alright? Grup-grup kawasan perumahan, kita tulis je dulu. Nanti solution ni insyaAllah najak lagi keluar. Buat agent kan. Dropship, peniaga tepi jalan, rangkaian hotel. Okay? Car boot sale di kawasan klinik hospital. Right? Okay, gerai buah-buahan. Okay, terima kasih bantu guru kafar. Okay. Mungkin Mas Diana ni adalah guru kafar jugalah. Okay, alright. Tulis banyak mungkin. Okay, start. Okay, alright, good. Approach nursery dan tadika. Tadika pun tak ada orang, kau nak jual pada siapa? Alright. Okay. Now, Ustaz. Dalam banyak-banyak idea. Apa dia? Parents diorang mungkin boleh. Database diorang tu kita guna. Database diorang boleh lah kan.
Okay, now supply di RNR ada orang tulis. RNR insyaAllah kita Ekspor dah dapat. negara. Okay, alright. Now Ustaz macam ni. Dalam banyak-banyak yang dah disebut tu, Ustaz rasa mana satu yang Ustaz rasa macam ni paling logik lah? Dalam banyak-banyak. Kafe-kafe hospital ni okey. Yang boleh dibuat cepat. Kafe-kafe KPKP hospital. hospital. Rangkaian Alright. hotel ni sekarang ni susah sikit lah. Hotel kan? Tak, sekarang ni saya bagi tahu kepada semua orang, termasuk Ustaz, bila start, saya bagi tahu kepada anda ni bukan nak suruh anda saja. Saya pun buat macam tu. Bila saya start dalam apa saja saya fikir, saya akan tulis sebanyak mungkin. Saya ada satu buku sekejap saya tunjuk. Mana buku saya? Ni. Ni adalah buku idea saya. Ni. So, bila saya start, ni kalau dapat buku ni memang nilai dia. Ni. Semua saya tulis. Idea, kalau saya kata sembang 100 impian apa semua tu, itu biasa je. Right? Itu tujuan training. Tapi tujuan dalam real life pun sama. Saya tulis everything and then saya akan tengok, okay, mana satu. Sama juga idea anda nak buat marketing. Marketing strategi pun ada banyak strategi marketing. So bila anda nak buat, dia tak adanya satu jalan. Dia ada banyak jalan. Jadi bila kita start, tulis sekadar yang kita tahu. Kemudian kita baca case study. Kita baca all the material yang available dalam internet dan sebagainya. Tulis lagi. Kita buat point-point sampailah beratus-ratus point dan kita decide satu. Okay? Alright. So, Ustaz, yang banyak tu, Ustaz rasa yang cepat. Maksudnya kalau aku buat yang ni, laju speed dia. Ustaz rasa mana? Ni. Kita akan buat yang, kalau ada yang ada quorum ni, kita akan turun dan ajar kepada owner quorum tu bagaimana untuk dia lantik ejen. Tu saja. Cepatlah. Okey, saya nak tanya. Problem Ustaz sekarang adalah quorum atau atau benda lain? Ustaz rasa? Saya yang masalah dia untuk mereka ambil barang adalah quorum lah. Tulis. Okey. Pernah, tapi kalau saya tanya soalan ni mungkin rare sikit lah. Dia panggil 69. 69. Ada satu cerita Hindustan. Cerita Hindustan. Alright. Cerita Hindustan ni adik saya katalah Amitabh Bachchan berlakon dia. Tapi saya tengok yang bukan version Hindustan. Saya tengok yang version Spanyol. Sebab cerita tu dia cerita yang sama tapi dia tukar pelakon dan sebagainya lah. Dia kata 69. Cara awak melihat nombor ni, awak tengok 6, saya tengok 9. Ustaz faham tak? Setengah orang dia tengok masalah ni adalah nombor 6. Tapi setengah orang dia tengok masalah ni nombor 9. Ustaz faham maksud saya? Ustaz tengok sekarang ni cold storage. Saya tak tengok tu sebagai cold storage punya problem. Okay. Begini. Untuk saya jawab soal ni, saya nak bagi satu cerita. Ada satu masa, Allahumma salli ala Muhammad. Saya puasa tahun lepas, saya pergi buka puasa dengan kawan saya, jiran saya, dan sewaktu saya buka puasa tu, ada seorang hamba Allah juga buka puasa bersama dengan kita orang, tapi dia orang Cina lah, orang Cina daripada Johor. Dan bila saya tanya, you buat apa dekat sini? Oh, I pergi semua kedai-kedai elektrik yang ada dekat Kelantan. Saya akan duduk dekat sini selama sebulan. Alright? So, saya duduk dekat sini selama sebulan. Dia dari Johor. Dia akan cari kedai elektrik. Apa yang you jual? Saya tengok nama dia apa saya lupa dah. Jason ke apa nama dia. Apa yang you jual? Dia kata dia jual lampu Kalimantan tu. Yang panjang. Saya kata apa lagi yang jual? Saya jual tu je. Jualan dia sebulan ke setahun tak ingat, berbelas juta. Dia hanya jual lampu tu sahaja. Tapi macam mana you dapat kaya macam tu jual lampu tu je? Sebab
saya tak ada tempat storage, saya tak ada kedai. Yang saya tahu adalah saya kenal siapa jual dan siapa ada kedai elektrik. Kerja saya adalah convince dia ambil dengan saya. Saya tak perlu tahu macam mana disimpan. Sebab itu dia dah tahu macam mana nak simpan barang tu. Betul tak? Dia punya bisnes, dia dah tahu macam mana nak simpan. Dia punya bisnes, mungkin dia ada gudang dia sendiri, kedai lain, gudang lain. Saya tak perlu fikir semua tu. Kerja saya adalah convince dia ambil dengan saya hantar saja di mana dia nak suruh hantar. Bukan masalah saya dia nak store kat mana. Masalah saya sekarang ni, masalah saya adalah saya store tempat saya lah. Betul tak? Yang tempat dia lah punya pasal. Tapi kerja saya adalah convince dia ambil dengan saya. Sebab dia orang memang dah jual anggur. Contoh. Ataupun dalam kes hardware, dia orang memang dah jual lampu. Dia orang memang dah jual aircon. Tapi kan, saya tak perlu bagi tahu kepada dia orang, okey, macam mana nak install aircon. Saya tak payah ajar dia orang macam mana nak buat marketing, suruh orang install aircon. Tapi kerja saya adalah convince dia ambil aircon dengan saya. Itu saja. Betul. Jadi sekarang ni, apa yang kalau saya di tempat ustaz lah, ni saya cerita kalau saya di tempat ustaz. Perkara pertama ustaz kena buat adalah who is your customer, ideal customer avatar. Siapa customer avatar ustaz sekarang ni? Kalau customer avatar ustaz salah, memanglah tak jumpa cold storage tu. Okey. Faham tak? Ustaz pergi target guru kafar. Celah mana dia nak cari cold storage? Dia mana reti cold storage, dia reti mengajar. boleh faham tak apa maksud saya sekarang? Faham. Jadi, customer avatar tu kena clear dulu. Okey, aku nak target siapa ni? Pertama, orang tu mesti tahu pasal buah. Aku nak mengajar pasal buah pun, aku ajar 10 kali tak faham-faham, buah masa aku. Contoh. Betul tak? Pertama, dia kena tahu pasal buah. Nombor 2, dia kena ambil banyak. Sebab aku ni ada 7 kontena. Tak pasal ambil satu kotak, penat lah. Betul tak? Betul. Jadi apa yang perlu kita buat, alright, adalah Ustaz turunlah, katalah nak pergi Kelantan kan. Ustaz cari seorang business partner ke apa. Kalau dia tak reti, dia tak ada cold storage pun tak apa. Yang penting mulut dia manis, bapak manisnya. Orang Kelantan juga. Kau pergi semua kedai-kedai buah tu. Kau pergi convince dia ambil dengan kita. Yang lain tu saya nak buat stokis ke apa, tak ada masalah lah. Yang tu is secondary, no problem. Nak ambil apa untuk dia survive ke, tak ada masalah kan. Yang tu kita boleh usahakan. Ustaz dah ada kan. Dah tahu cara tu. Cuma bagi saya, convince saja. Kalau buah kita elok, buah kita bagus, orang ambil. Kalau harga kita berpatutan, orang ambil. Okey. Macam tu Ustaz. Boleh nampak idea tak? Nampak. Contoh, Ustaz, saya bagi tahu jujur lah. Saya duduk kat Kelantan, start PKP sampai sekarang. Saya tak keluar lagi daripada bumi Serambi Mekah ni. Kita orang tak rasa langsung COVID-19. Jujur beritahu. Adik saya, Haris, balik Kelantan hari tu. Adik saya 2 orang lah. 2 orang balik daripada KL. Lepas diberi kelonggaran dan dia balik beli nasi pagi. Pergi keluar lah. Dia balik rumah dia kata, serius lah Kelantan macam ni kan. Macam tak ada COVID-19 langsung. Tak ada pakai mask, tak ada apa. Relax selama dek je. So, apa yang boleh kita buat adalah, maksudnya ekonomi di sini berjalan seperti biasa. Ekonomi sini relax sama je. Macam COVID tak COVID, sama saja. Kan, kedai buah sama je. Orang jual buah durian sepah lebih jalan. Jadi, apa yang perlu kita buat adalah convince saja. Kerja dia adalah bagi KPI. Sehari kau pergi jumpa 100 kedai ke kan. Itu KPI dia. Bagi KPI kepada dia. Sebab apa KPI? Contoh, Ustaz tahu, kalau cari katakanlah
pergi jumpa 10 kedai, biasanya yang convert 2. Maksudnya 20% conversion rate. 80-20 ya. Contoh lah kan. Jadi Ustaz kata, okay, dia 7 container, Ustaz bagi buat magic numbers. Step nombor 2 adalah magic numbers. Daripada dah clear customer avatar tu, buat magic numbers. Magic numbers tu katalah 7 container, saya tak tahulah berapa kan. Bahagi dengan berapa bilangan kedai kan. Satu kedai average ambil berapa. Apa dia? Satu kontainer 20 tan. Satu kontainer 20 Satu tan. kontainer 20 tan. Yang tu saya tak tahulah. 20 tan tu banyak mana pula anggur tu kan. Tak boleh nak bayang dah ni. Tapi ceritanya magic numbers. Juta-juta. Masya-Allah. Jadi guna magic numbers. Magic numbers jangan settle sampai kedai ambil berapa. Kena buat magic numbers juga. Berapa kedai yang perlu dijumpai untuk kita dapatkan magic numbers kita. Maksudnya conversion rate pula. Faham. Macam tu je. So Ustaz tak payah fikir dah cold storage. Tak payah nak bagi training. Macam contoh, saya bagi satu contoh lagi. Kawan saya, dia antara dealer telefon terbesar dekat Kelantan, Factory Mobile. Saya pernah tanya dia sebab ada seorang hamba Allah nak buat satu company, alright? Nak buat satu company dengan saya. Beliau kata, saya nak mulakan satu syarikat teknologi. Jadi saya kata, apa yang tuan nak buat? Dia kata, saya nak jual barang-barang yang berkaitan dengan telefon. Saya kata, sabar dulu, jangan buat keputusan terburu-buru, hanya melihat orang lain buat duit, biar dulu saya buat research. Jadi saya pun tanya kawan saya, macam mana orang jual barang-barang aksesori telefon? Dia kata apa tahu? Pertama, syarikat yang besar ni, biasanya dia akan ambil bulk, banyak-banyak kontainer tu daripada China. Okay, bila dia masuk ke Malaysia, dia akan ada salesman. Kerja salesman adalah pergi semua kedai-kedai telefon dalam Malaysia. Convince dia untuk ambil barang daripada dia. Itu je. Jadi dia tak payah fikir, okay, aku nak jual pada siapa aksesoris telefon ke aku nak jual pada student. Penat lah. Baik dia terus cari kedai jual telefon. Senang. Kan? Just bagi latest, bagi offer yang bagus, dia orang akan ambil, insyaAllah. Okay. Boleh nampak Ustaz? At least idea. Allah kena turun lah. Tak semestinya Ustaz turun. Tak semestinya. Tak, Ustaz maksudnya cari je wakil. Memanglah. Maksudnya ada time tu kita turun dan sembang dengan orang yang kita rasa yang mampu lah. Kadang-kadang cakap, bila dia cakap dengan bercakap dengan, kita panggil Zoom, kita buat Zoom kadang-kadang, dia orang tak faham, tak jelas. Kan? Kebanyakannya di antara yang mereka yang cuba nak keluar daripada nak survive MCO Survivor ni, dia orang ni memang masih ramai lagi yang tak terlibat dalam online marketing. Saya cakap pergi belajar kelas lah. Masuk kelas Fatih Ghazali InsyaAllah, insyaAllah. Pasal apa? Ramai kawan-kawan ustaz, kawan-kawan saya sendiri, memang waktu PKP adalah waktu yang diorang rasa macam sampai ke peringkat kata kami ni makan biji tasbih dah lah. Kan? Masya-Allah. Kan? Masih lagi ada peluang, cumanya kamu kena tukar sikit saja cara kamu kalau sebelum ni mengajar dekat masjid, tukarlah, pergilah Zoom, buatlah kelas. Jadi kita pakatlah. Jadi kat sini juga bila jumpa yang macam Tuan Fadil cakap customer avatar tu, bila mula-mula kita buka tu nak bantu diorang, saya mengalami masalah. Diorang ni bukannya penjual buah kan? Memang saya sangat struggle untuk nak bagi tahu buah ni macam ni, buah ni macam ni. Saya sendiri pun ambil masa untuk kenal-kenal buah ni, kan? Betul. Jadi kita pun bagi tahu kat dia, bukannya dan dia buah bukan produk yang boleh tahan lama, ada expired dia. Buah keluar saja daripada showroom 2-3 hari dia rosak, itu je. Betul. Betul lah kata Tuan Fadil tadi. Yalah, ajar orang yang jual buah lah senang. Betul lah. Percayalah. Itu je. Baik. Senang. Dia macam saya punya yang jaga akaun Fani Evo pernah bagi idea untuk Fani Evo ada satu ladang, apa nama dia tu Musangking, durian. Ya. Saya kata, siapa nak jaga? Dia kata, alah bagi pada orang yang pandai lah. Saya kata betul juga, kalau kita suruh siapa-siapa jaga buah durian tu, habis rosak kan. Betul lah tu.
Cari orang yang memang dia panggil apa? Ahli dalam bidang tu. Betul. Kita ahli untuk convince. Kita ahli sales. Kita jual lah kan. Faham. Okay. Boleh Ustaz nampak Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya bagi tahu tu adalah case study macam saya bagi tahu lah. Yang jual lampu tadi, yang jual aksesori telefon. Dia orang tak pergi jual tepi-tepi jalan tak. Dia terus pergi ke kedai hardware. Dia terus pergi ke kedai telefon. Dia convince buatlah macam mana sekalipun untuk dia orang ambil supply dia instead of ambil orang lain. Itu je. InsyaAllah. Okay. Right, insyaAllah. Lagi anything yang boleh saya bantu Ustaz? Itulah. Terima kasih lah. Atas perkongsian ni. So kalau ada apa-apa yang saya nanti perlukan soalan ataupun saya pergi ke sana, boleh jumpa insyaAllah. Boleh insyaAllah. Saya esok saya keluar daripada Kelantan je. Pergi KL je. Hari Sabtu ada meeting yang penting, lepas tu saya balik kejap je. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak-banyak tuan. InsyaAllah. Alright. Salam semua, keluarga semua insyaAllah. InsyaAllah. Alright. Assalamualaikum. Alright, Alhamdulillah kita bersama dengan Ustaz tadi, Ustaz Aznil. So, bila anda, apa yang anda boleh belajar daripada sesi tadi? Alright, apa yang anda boleh belajar? Kadang-kadang, macam saya kata tadi, kadang-kadang jawapan itu berada di dalam diri kita. Jawapan tu kita dah tahu kadang-kadang. Cuma kita perlukan orang lain untuk, lah betul lah, macam tu je. Alright? Sebab tu dalam hidup kita perlukan cikgu, itu je. Kita perlukan mentor, guru yang kadang-kadang mentor dan guru ini pun dia tak reti dalam sebuah bidang. Okay. Lee Chong Wei adalah pemain nombor 1 dunia. Jurulatih dia, Miss Boon, bukan pemain nombor 1 dunia. Tapi Miss Boon boleh nampak masalah Lee Chong Wei. Alright. That's why coach ni kadang-kadang tak perlu lebih power daripada kita. Coach hanya perlu melihat daripada luar sudut pandang berbeza. Macam saya kata tadi, 6-9. Anda nampak 6, saya nampak 9. Alright? Maksudnya apa? Anda nampak kecil 6, saya nampak besar 9. Anda nampak potensi dia kecil, saya nampak potensi dia besar. Alright? Sebab tu kita perlukan guru. Anda nampak tak sekarang? So bila bercakap dengan Ustaz Aznil tadi, apa yang kita boleh simpulkan? Pertama, most important when you do business, you need to have a very clear customer avatar. Orang tanya tadi, customer avatar tu apa? Customer avatar ni adalah siapa customer ideal anda. The moment you clear siapa customer ideal anda, right, you can make a better judgment. You can make a better decision. Strategi akan sampai bila mana anda clear siapa sebenarnya aku nak jual ni. Right? Kalau salah audience, anda akan habiskan masa convince dia. Sia-sia je. Okay? Contoh, anda jual basikal. Alright? Basikal. Tengok tak? Sekarang ni orang gila naik basikal kan. Pergi mana-mana pun mesti ada orang naik basikal tepi jalan. Tapi ada orang dia tak gila langsung basikal. Dia gila lari. Dia adalah marathon punya orang. Saya Alhamdulillah Allah izin sekarang ni berada dalam grup geng-geng yang gila lari. Hari-hari lari. Kalau tak lari tu umpama berdosa besar lah. Saya ada dalam grup tu. Grup lari lah, tapi saya tak lari hari-hari sebab saya ada training dengan fitness kan. Saya pagi fitness, petang lari, mati lah penat lah. So, diorang ni suka gila lari. They always talk about kasut yang terbaik, jam untuk kira heart rate, zone untuk berlari, semua tu diorang cerita. Tapi dia tak cerita pun basikal. Sebab orang yang customer avatar suka basikal, orang lain pula. Jadi kalau kita cuba convince geng-geng yang suka lari, beli basikal, dia tak beli. Orang yang suka gila naik basikal, kita convince dia untuk lari, dia akan rasa lari tu memenatkan, basikal lebih enjoy. So you are wasting your time convince orang yang salah. Okay, nombor 1. Nombor 2, magic numbers. You need to be very clear with your magic numbers. Bila clear dengan magic numbers, insya-Allah anda tahu strategi nak buat mana. Mana satu nak buat, mana satu nak fokus. Berapa yang anda nak. Right? The moment ada magic numbers ni simple macam ni lah, simple. Anda nak target berapa? 1 juta. Alright, katakanlah anda nak target 1 juta setahun lah. Alright, kita tak payah main banyak-banyak. Okay, mungkin ada orang yang 1 juta ni besar gila bagi dia, tapi bagi orang, ada certain orang 1 juta ni dia tak pernah achieve lagi. Right, untuk you be one of the billionaire,
anda mesti hit dulu your first million. Alright? Sekarang ni pun saya dalam Elite Circle Fund Evo, saya sentiasa bagi tahu kepada Elite Circle, now we aim to go billion punya company. Alright? Billion punya company. Kita nak masuk IPO. Alright? Cuma you need to break through your first million. Barulah we can talk about billion punya company, insyaAllah. Dengan izin Allah, semua dengan izin Allah kan. Jadi, macam mana untuk anda achieve your first million adalah, let's say, ambil 1 juta bahagi dengan 12. Right? Boleh tak? 1 juta bagi 12 berapa? 1 juta bahagi 12 berapa ringgit jadi? 100 bahagi 12. 83,333 ringgit. Maksudnya sebulan anda kena dapat 83,000. Faham ke tak setakat ni? 1 juta bahagi 12. Anda kena dapatkan 83,000 sebulan. Katakanlah anda jual satu barang, harga dia katakanlah contoh RM100. So anda kena jual 833 barang sebulan. Baru anda dapat 83,000. Nampak tak setakat ni? Clear? Okay. Nak dapat 1 juta, kena dapat 83,000 sebulan. 83,000 kalau barang anda jual itu, servis anda buat itu adalah 100, anda kena jual 833 unit sebulan. Kalau anda jual lebih mahal, katalah RM1,000, maksudnya lebih sikit. Alright? Maksudnya kalau RM1,000 satu barang tu, anda just perlu jual 83,000 saja. 83 unit saja, anda dah dapat 83,000. Equals to 1 juta setahun. Okay, clear setakat ni? And then, katakanlah 833, anda bahagi pula dengan, katakanlah 30 hari. Katakanlah kita main hari. So, anda hanya perlu jual 27 barang saja sehari. Macam mana nak cari 27 barang sehari? Dia boleh jadi 27 kedai, jual satu. Alright, setiap kedai jual satu. Alright. Ataupun anda ada agent, alright, ada 27 agent, seorang agent jual satu-satu, you still can make millions. Right? So the keyword adalah magic numbers. Clear guys? Dua perkara yang anda belajar hari ini, insyaAllah.